Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi kuliah maghrib kita berkaitan dengan topik pengurusan harta pusaka atau faraid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita masih ingat lagi pada bulan lepas kita berhenti pada topik wasiat. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana bulan lepas saya dah baca berkaitan dengan hukum ayat-ayat dan hukum berkaitan dengan wasiat. Sebelum harta pusaka dibahagi-bahagikan kepada waris-waris, sebelum itu kena teliti dahulu sama ada si mati ada meninggalkan wasiat atau tidak. Maksud wasiat di sini adalah wasiat berkaitan harta. Kalau wasiat lain kita tak bincanglah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya. Contoh kalau wasiat lain tu bila mak mati nanti ingat tahu kamu kahwin dengan orang sekian-sekian. Itu tak bincang dalam konteks pengurusan harta pusaka. Yang kita nak bincang wasiat di sini adalah wasiat yang berkenaan dengan harta yang ditinggalkan oleh si mati dan dibuat wasiat. Okey, baik. Wasiat yang sah menurut hukum syarak wajib ditunaikan. Wasiat yang sah menurut hukum syarak wajib ditunaikan. Sebagaimana yang kita telah sentuh pada bulan lepas. Apa syarat yang berkait dengan wasiat berkenaan dengan harta? Wasiat ini ada pemberian harta yang akan berlaku lepas mati. Pelupusan harta tapi pelupusan berkenaan berlaku lepas mati. Pemberian berkenaan berlaku lepas mati. Kalau berlaku masa hidup, dia mungkin menjadi sedekah, menjadi hadiah, menjadi hibah, menjadi sumbangan, menjadi derma. Itu masa hidup. Tapi apabila lepas mati, dia menjadi wasiat. Apa matlamat wasiat berkenaan? Ia akan lihat kepada wasiat itu sah atau tidak menurut hukum syarak. Untuk menentukan sama ada wasiat itu sah atau tidak menurut hukum syarak, perlu dipatuhi dua perkara utama. Dua syarat utama. Yang pertama, wasiat berkenaan tidak ditujukan kepada waris yang layak dapat harta pusaka atau legal heir atau waris yang layak dapat pusaka. Itu syarat yang pertama. Untuk menjadikan sesuatu wasiat berkenaan dengan harta itu, wasiat berkenaan harta itu tidak boleh ditujukan kepada waris yang layak dapat pusaka. Itu kerana larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata lil waris. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, menentukan atau telah memberi hak kepada setiap waris yang berhak, justru itu tidak ada lagi wasiat kepada waris berkaitan harta. Jadi orang tanya, tak boleh ke ikut suka dia lah harta dia? Payah dah lah. Kan? Mana ikut suka, tak boleh nak ikut suka juga. Ada kawalan tertentu. Ya kan. Jadi seorang ayah dia wasiatkan, kata bila ayah mati nanti ingat tahu rumah ini bagi ke balung. Itu adalah wasiat. Walaupun perkataan wasiat tidak disebut, namun ia membayangkan pelaksanaan pemberian berkenaan berlaku lepas mati. Maka wasiat itu dari segi hukum asalnya tidak sah. Bila untuk menjadikan sah, boleh tapi dengan syarat.
setiap waris yang layak mendapat pusaka bersetuju dengan wasiat berkenaan, maka bolehlah diteruskan. Dan penerusan itu adalah pengorbanan waris-waris, kerana pada hukumnya tak sah. Menjadi sah bila semua waris setuju. Angah macam mana setuju tak wasiat ayah tu? Rumah dah bagi kepada Abang Long, lepas ayah mati nanti adik-beradik tanya, kan? Abang Long tak payah tanyalah, Abang Long setuju tak? Memang dia setuju. Kena tanya waris lain. Sebab itu saya kata waris lain yang perlu memberi persetujuan. Kalau waris lain kata saya tak setuju, waris ni tak setuju, maka rumah berkenaan kembali jatuh kepada hukum harta pusaka. Baik. Jadi orang duk tanya juga saya, habis tak tunai wasiat arwah, macam mana? Salah ke? Sebab itu saya awal-awal ayat tadi, wasiat yang sah menurut hukum syarak. Ikat dengan ayat itu. Jadi wasiat ayah berkenaan sah ke tidak? Bercanggah dengan hadis yang saya baca tadilah. Okey, iaitu tak boleh buat wasiat kepada waris. Untuk menjadi sah, kena tanya waris lain yang layak pusaka. Kalau waris lain bersetuju, maka bolehlah meneruskan. Fatwa Mufti Kerajaan Negeri Selangor pada tahun 2018 membenarkan wasiat kepada waris dengan syarat semua waris setuju, dan persetujuan berkenaan hendaklah diperolehi selepas kematian. Bukan tanya masa hidup lagi. Sebab masa hidup tidak berlaku wasiat. Wasiat hanya dibuat masa hidup, tapi berlakunya lepas mati, laksananya lepas mati. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat dibuat masa hidup. Apabila dibuat, maka kena tunggu lepas mati baru jadi. Masa hidup tak jadi lagi, koma pun tak jadi lagi, sakit tak jadi lagi. Mati barulah boleh laksanakan wasiat. Itu pun kena tengok sah atau tidak menurut hukum syarak. Tak boleh wasiat kepada waris. Kalau dia wasiat kepada isteri dia, agak sukar mahu menjawab ketika pewasiat masih hidup. Agak sukar. Sebab dia boleh batalkan bila-bila masa. Ingat, wasiat yang dibuat oleh seseorang, boleh ia batalkan wasiat dia bila-bila masa, selama mana yang dibenarkan. Maksudnya dia dalam keadaan waras dan sebagainya. Waras, sakit, waras, okey lagi. Maksudnya wasiat yang kita buat masa hidup ni, selama mana kita belum mati, kita boleh tarik balik. Tak jadilah, batallah, ubahlah, beri ke orang lain lah pula. Daripada wasiat lebih baik wakaf lah pula. Contoh, bila-bila kita boleh buat. Jadi kalau tanya waris setuju, jom apa masa hidup, benda kita boleh ubah. Kan? Semua panggil anak-anak, ayah nak berwasiat sikit ni, rumah ini ayah nak bagi kepada Along lepas ayah mati. Semua setuju? Setuju. Along macam mana? Memang setujulah ya. Rumah je ke, tanah-tanah tak nak bagi ke? Tanya pula yang lain. Kan, itu bagi yang dapat. Contoh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Lepas beberapa bulan, beberapa tahun, tak jadilah Along, ayah bagi rumah ni, Along dah beli rumah lain, dah nampak tu, ayah nak bagi ke adik lah pula. Maka batal habis persetujuan sebelum tu, jom apa? Sebab itu persetujuan masa hidup tak boleh pakai. Kerana pelaksanaannya hanya berlaku lepas mati. Apabila lepas mati, ketika itulah baru tanya persetujuan. Kerana tidak ada lagi orang yang boleh membatalkannya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan dia. Sebab orang kata dah setuju dah masa hidup, macam mana? Itulah kesan persetujuan masa hidup. Dalam mazhab Syafi'i kata persetujuan berkenaan adalah lara, tak memberi kesan hukum. Itu maksudnya.
Okey, tak memberi kesan hukum. Maknanya pemberi masih boleh mengubah wasiat yang dibuat walaupun semua orang lain dah setuju, ada saksi sekalipun dan ditandatangani di mati stamp sekalipun, tetap boleh diubah kerana ia wasiat. Okey, baik. Itu nak kena faham wasiat tu dulu. Sebab itu kena ikat wasiat yang sah menurut hukum syarak wajib tunai. Untuk menentukan sah atau tidak mesti mencukupi rukun dan syarat dia. Okey. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah seseorang itu wasiat harta dia kepada isteri dia atau isteri wasiat kepada suami hartanya. Suami kata, rumah ini bila abang mati ambil kat engkau lah. Ataupun suami kata, rumah ini abang wasiatkan kepada kamu, kat isteri dia. Okay? Masih hidup lagi. Lepas tu datang tanya saya, contohlah saya selalu KIV sikit jawab atau berkalau-kalau, bukan terus jawab direct. Saya tak jawab tak sah. Sebab suami isteri ni macam-macam boleh berlaku. Kiranya lepas dia buat wasiat masih kekal isteri dia, maka kena tanya waris lain. Sekiranya masih hidup dah bercerai, wasiat tak ubah, boleh dapat kerana dia bukan lagi waris lepas mati. Sebab itu saya kata nak jawab macam tu berkalau dah lah. Jika sekiranya awak meninggal dunia atau suami awak tu meninggal dunia dan awak kekal isteri dia sampai dia mati, maka wasiat berkenaan untuk laksanakan perlu tanya waris-waris lain. Dan jika sekiranya jodoh awak tidak panjang, berlaku perceraian masih hidup lagi dan suami awak tidak mengubah apa-apa wasiat yang dia buat dahulu kepada awak, maka wasiat berkenaan sah kerana awak sudah tidak lagi menjadi waris kepada suami itu jika dia mati. Banyak kalau dah lah sebab panjang umur hidup ni dan jodoh ajal maut kita tak tahu. Jadi jawapannya bukan terus tak sah, bukan terus tak boleh nak jawab sebab tak mati lagi. Dan belum tentu siapa mati dulu pun tak tahu. Kan? Jika sekiranya ayah dia berwasiat kepada anak sulung dia, contoh, kemudian anak sulung dia mati dulu pada ayah, yang ini automatik batal. Tak perlu ayah sebut pun saya batalkan, tak. Dia takkan turun kepada anak sulung, yakni cucu kepada atuk tu. Tak akan. Sebab syarat untuk sah wasiat, mestilah penerima wasiat hidup ketika mati pewasiat. Itu syarat. Sebab ramai kata, dulu ayah berasrat nak beri ke ayah saya, cucu datang ni, ustaz nak tanya satu soalan. Semasa hidup atuk saya buat wasiat rumah ni beri kepada ayah saya, namun demikian umur ayah saya ni tak panjang, mati dulu pada atuk. Adakah wasiat itu dapat kat kami tu maknanya anak-anak cucu lah, kan? Tak berlaku begitu. Kerana syarat mesti penerima wasiat hidup ketika matinya pewasiat. Itu syarat. Okey, baik. Itu adalah poin pertama untuk menentukan sah atau tidak. Selepas cukup lah orang yang buat wasiat mesti cukup umur dan sebagainya. Ini yang syarat orang panggil untuk melaksanakan wasiat berkenaan perlu lengkap itu. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang kedua, harta yang diwasiatkan itu hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada harta peninggalan si mati. 33.33% daripada harta peninggalan si mati. Okey, baik. Kalau sekiranya masa dia hidup hartanya banyak, maka dia buat wasiat. Tanah ini saya wasiatkan untuk diberikan kepada manfaatnya kepada Masjid At-Taqwa, contoh. Tanah itu diwasiatkan supaya diserahkan kepada pertubuhan anak yatim sekian-sekian. Banyak harta dia masa tu. Tetapi 1/3 itu bukan dikira masa buat. 1/3 dikira selepas mati,
selepas mati tu rankingnya nombor 3 atau nombor 3. Yang pertama, selepas tajhizul mayit, pengurusan jenazah boleh diambil daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan yang kedua, selepas selesai hutang-hutang si mati, qada'u duyunihi au duyuniha, selepas hutang si mati selesai, sekiranya hutang-hutang yang ditinggalkan oleh si mati itu tidak mencukupi untuk dibayar berdasarkan kepada harta yang free, yang tidak wasiat, tak cukup. Harta wasiat wajib digunakan untuk bayar hutang dulu, sebab hutang wajib dilaksanakan atau dijelaskan. Itu ranking dia. Walaupun banyak masa hidup, nampak macam banyak, hutang banyak juga, cuma kita tak nampak. Contoh, sebab hutang orang tidak iklan, harta terus nampak, oh tanah dia tu, oh rumah dia, tapi hutang tak ditulis di mana-mana kecuali ada rekod secara sulit sajalah. Masing-masing jelah yang tahu, yang berhutang, yang menerima hutang dia. Jadi kalau sekiranya harta yang ada tidak memadai untuk membayar hutang, maka harta yang dibuat wasiat pun kena gunakan untuk bayar hutang dahulu. Sekiranya habislah. Wasiat tidak terlaksana, yang penting hutang dijelaskan. Jangan hutang tak bayar, laksana wasiat. Sebab hutang sampai ke akhirat dituntut, walaupun mati syahid ada hutang, apatah lagi mati biasa. Contoh, tidak lepas. Okey, sebab itu kena ikut hierarki dia dalam pengurusan pusaka. Jangan kata ini kan wasiat ayah, laksanakanlah. Dia orang kata wasiat benda baik kan, tapi hutang dia siapa nak bayar? Tak payah bayarlah, dah dia dah mati. Kan, payahlah. Hutang tetap kena bayar. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak melebihi 1/3 harta pusaka. Jadi perkiraannya kena tolak hutang dulu, kena tolak urus jenazah, tolak hutang, isteri tutup harta sepencarian, tolak dulu. Baki daripada keseluruhan harta pusaka, dalam tu ada wasiat. Adakah wasiat berkenaan melebihi 1/3? Di situ baru kira 1/3. Bukan pada masa buat wasiat. Pada masa pewasiat menulis ataupun mengisytiharkan wasiatnya, masa itu belum tentu harta 1/3 atau tidak, kerana umurnya kita tak tahu dan perolehan harta pun kita tak tahu. Nak ukur 1/3 macam mana? Sebab itu 1/3 bukan diukur pada masa buat, tetapi diukur selepas kematian. 1/3 daripada harta peninggalan si mati, harta pusaka. Jadi mungkin pada masa dia buat, harta dia ada 3 juta, dia wasiatkan 1 juta. Tetapi 2 juta lagi dia guna pakai dan sebagainya, tinggal lagi 1 juta je. Meninggal, maka hartanya ada 2 juta, satu yang dibuat wasiat, satu yang tak buat wasiat. Hutang tidak ada. Pengurusan jenazah guna harta-harta lain, maksudnya harta khairat kematian dan sebagainya. Jadi 2 juta. Maka wasiat berkenaan tidak sah kerana melebihi kadar 1/3. Yang sah hanya 1/3. Lebihan itu tidak sah. Maka 2 juta bahagi 3 lah. 2 juta bahagi 3 berapa? Maka yang itu sahaja 1/3 sahaja sah. Lebihan itu jatuh kepada hukum pusaka campur dengan harta lain. Baik. Sebab masa hidup kita tak tahu harta kita bertambah atau berkurang sehinggalah kita mati. Kita buat wasiat mungkin umur 55, tapi meninggal umur 80. Contoh lama tu. Contoh. Harta yang masa kita buat lain. Masa kita meninggal mungkin bertambah, mungkin berkurang. Sebab itu tak boleh nak ukur 1/3 masa hidup. Kerana perkara itu tidak berlaku dan pengembangan atau penyusutan harta masih berlangsung. Oleh tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi yang bukan tak sah semua sekali
tak sah lebihan 1/3. Sebab itu wasiat yang lebih 1/3 tak sah, yang lebih tu tak sah. Yang ngam-ngam sah. Sebab larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Sa'ad bin Abi Waqqas tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tanya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak aku nak wasiatkan separuh hartaku? Ada yang kata ayat dulu-dulu tu semua sekali, tak apalah, yang syahidnya nanti. Rasulullah kata jangan banyak tu. Boleh tak aku nak wasiatkan hartaku ni 2/3 ya Rasulullah? Rasulullah kata tak boleh banyak. Kalau separuh ya Rasulullah boleh tak? Separuh banyak tu. Ya Rasulullah, kalau begitu 1/3 macam mana? As-sulusu kasir, innaka antaziraka warasaka aghniyaan khairum min an yatakaffafunan nas au kama qala. 1/3 pun banyak. Berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak memberi persetujuan kalau nak wasiat 1/3. Sebab itu tidak ada seorang sahabat baginda radhiyallahu anhum yang rapat dengan baginda Saidina Ali, Saidina Umar, Saidina Uthman, Saidina Abu Bakar mewasiatkan hartanya melebihi 1/3. Dikatakan Saidina Ali hanya 1/4, Saidina Umar hanya 1/5 buat wasiat. Kita nak wasiat semua sekali. Hebat kita ni. Boleh faham ya? Boleh nampak tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita kata ikut suka saya lah, harta saya nak wasiat semua sekali. Kan? Rasulullah larang. Kan 1/3 pun dah banyak. Alangkah baiknya kamu meninggalkan waris kamu dalam keadaan senang daripada meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta pada orang lain. Lebih baik itu lagi daripada kamu buat wasiat lebih 1/3. Walaupun wasiat yang lebih 1/3 itu untuk jalan Allah sekalipun. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas nak mewasiatkan harta dia untuk jalan Allah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ada anak perempuan. Maknanya ada waris. Kan kita kata tak apalah, wasiat awak semualah, dia nak cari sendirilah nanti. Itu ayat kita lah biasanya kan. Masalah tuan-tuan dan puan-puan, kita bimbang bertentangan dengan apa yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasiat yang lebih 1/3 banyak dah. 1/3 tu dikira banyak kan. Yang sekarang ini orang duk bincang tentang 1/3 banyak dan sebagainya, jika bercampur macam-macam lah. Okey. Jadi ukuran 1/3 ni bila lepas mati. Lepas Rasulullah si pewasiat meninggal dunia. Jadi ngam 1/3 sah. Kalaulah seorang itu ada harta sebanyak 3 juta. Contoh 1.5 juta dia buat wasiat dan kekal harta itu sampai dia mati tak ada hutang, sehingga nak bahagi pusaka tengok ada wasiat 1.5 juta daripada 3 juta. Seluruh harta dia ada 3 juta. Maka yang sah 1.500.000. Tanya waris setuju atau tidak nak teruskan. Kalau waris kata kami tak setuju, maka 500.000 menjadi harta pusaka. Maka jadilah harta pusaka 2 juta untuk waris. Yang sah hanya 1 juta. Daripada harta peninggalan si mati, bukan harta wasiat. Ramai orang silap faham. Ia kata 1/3 daripada tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta wasiat. Dan harta yang diwasiatkan adalah tanah. Kalau tanah dia ada 3 ekar, 3 ekar dia buat wasiat. Sah atau tidak kalau guna ayat melebihi 1/3 daripada harta wasiat? Harta wasiat tanah. Bukan begitu. Sebab itu dikatakan 1/3 daripada harta pusaka. Kena tanya. Takkan orang tanya, Ustaz, seorang ni ada tanah 3 ekar. Dia wasiat semua ke 3 ekar tanah dia, Ustaz? Sah ke tidak? Sebelum menjawab, dia dah mati dah ni. Sebelum menjawab kena tanya, apa lagi harta yang dia ada? Sebab tanah sebahagian daripada harta peninggalan.
Oh dia ada banyak lagi Ustaz, rumah ada 6 buah, kereta ada 5 buah, duit dalam simpanan bank ada 10 juta. Tak ada masalah lah kalau tanah itu nilainya kurang daripada 1/3 sah lah walaupun semua tanah. Boleh nampak beza ayat nak menggunakan 1/3 daripada harta pusaka dengan 1/3 daripada harta wasiat. Takut kita silap faham. Dia 1/3 keseluruhan harta pusaka, termasuklah harta yang diwasiatkan. Itu kena hitung dulu belaka. Okay? Lepas tu nilai harta yang diwasiat itu lebih atau tidak 1/3. Katakanlah si mati ada duit dalam bank ada 2 juta, rumah 500,000, kemudian tanah lebih kurang 500,000. Tanah inilah dia buat wasiat. Maka kena campur semua menjadi 3 juta. 500,000 itu daripada 3 juta sampai tak 1/3? Tak sampai. Maka sah semua sekali. Kalau lebih 1/3 maka ngam-ngam cukup-cukup 1/3 itu sah. Yang lebih kena tanya waris. Kalau waris izinkan, bolehlah laksanakan semua sekali. Jadi ada orang, ada di kalangan masyarakat kita di luar sana, dia kata kalaulah seorang itu wasiatkan tanah kepada pihak tahfiz surau masjid kan, wasiat dalam bentuk wakaf. Okey. Ingat ya, bila ayah meninggal dunia nanti, ayah mati nanti, tanah itu ayah wakafkan kepada masjid. Maka ia menjadi wasiat. Wakaf dalam bentuk wasiat. Testamentary wakaf. Dan wakaf dalam bentuk wasiat tetap tertakluk kepada kadar 1/3. Sebab dia pakai hukum wasiat, tapi pelaksanaannya nanti ikut panduan wakaf. Tak boleh jual, tak boleh diberi pada orang lain. Kena laksanakan wakaf sebagaimana kehendak pewasiat. Kalau dia wakafkan kan. Jadi kalau sekiranya tanah berkenaan lebih 1/3, macam mana nak buat ni Ustaz? Saya kata yang kalau waris tak setuju. Kalau waris setuju, waris sekalilah tumpang berwakaf bersama ayah dia yang si mati buat dulu. Dapat pahala. Kan? Wakaf. Okay, baik. Jadi kalau waris kata kami tak setuju kerana kami berkeperluan. Kan? Contoh, lebihan 1/3 tu kami tak setuju. Contohnya lah, sedangkan tanah yang diwakafkan itu nilai keseluruhan campur dengan harta pusaka melebihi 1/3. Dan saya kata mudah sahaja. Iklankanlah wakaf kaki ke wakaf apa, pakat-pakat menyumbang untuk beli bahagian lebihan itu menjadi wakaf semua sekali. Ya, salah satu bentuk lah. Jadi masing-masing ada saham wakaf atas tu, semua sekali ada. Masyarakat setempat ada bahagian kerana menyumbang untuk membeli bahagian dan diwakafkan semua sekali. Waris dapat duit lah. Nilai lah. Dan kalau nampak begitu waris tu, oh saya juga nak menyumbang, contoh, dapat sekali. Kan contohnya. Itu cara, salah satu cara lah. Salah satu cara lagi jual cari tanah lain lah. Okey, baik. Itu dua perkara utama dalam berwasiat yang perlu diperhitungkan sama ada wasiat itu sah atau tidak. Okay? Selain daripada memenuhi rukun dan syarat dia. Okay? Rukun dia mesti adanya pewasiat, syarat pewasiat mestilah rusydu, akil, balik dan cerdik. Kalau pewasiat kanak-kanak tak sah awal-awal lagi dah. Jangan laksanakan sebab kanak-kanak. Tapi saya tak bincang ke situlah. Sebab ramai orang buat wasiat ni biasa orang yang dah cukup umur, dah balik macam kita semua ni lah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Dan apabila penuh hukum syarak begitu, wajiblah tunaikan wasiat berkenaan. Siapa yang mengubahnya, maka dosa atas dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 181 yang saya baca bulan lepas. Kalau dah sah kita pindah lagi. Okey, baik. Kemudian selesai berkaitan dengan wasiat. Habis itu barulah pembahagian harta pusaka dilakukan kepada waris-waris. Okey, baik.
Kan lebihan lagi tu barulah waris-waris dapat bahagian yang kita katakan hukum faraid pembahagiannya. Bahagi harta pusaka mengikut hukum faraid adalah wajib. Mengambil harta pusaka berdasarkan pembahagian menurut hukum faraid tidak wajib. Boleh faham beza tu? Kan isteri dapat berapa harta pusaka ustaz kalau suaminya meninggal? Suami tu ada anak tak? Ada. Isteri 1/8. Bagi tahu maklum dapat 1/8 harta pusaka, maklum tak nak pun. Tak ada masalah. Beritahu hak dia, wajib kita kena beritahu dan dia wajib tahu. Sebab itu kata pembahagian menurut faraid wajib. Nak bahagi atau tidak setelah waris tahu terpulang. Waris kata tak apalah, bagi sama banyak je lah. Awak tahu tak bahagian faraid awak? Tak payah bagi tahu. Kami tak tahu pun tak apa, tak boleh. Kalau kita jual beli barang pun tengok habis katalog belek ini cacat kat mana baru buat keputusan. Kan nak meneruskan jual beli atau tidak. Begitulah dalam persetujuan. Paling tidak untuk membuat persetujuan nak bahagi mengikut apa cara sekalipun, biarlah tahu hak masing-masing memadai. Kan mak dapat berapa? Oh, mak si mati ni dapat 1/6. Banyak mana 1/6 tu? Kalau ada 6 juta, nenek dapat 1 juta. Cucu bagi tahu mak si mati, ayah yang matilah. Seorang lelaki mati, dia ada mak, dia ada anak-anak. Anak-anak kata tak payah beritahulah nenek bukan tahu apa pun. Dah dia nyanyuk dah kan. Apabila nyanyuk, confirm tak boleh buat persetujuan bahagian nenek jika persetujuan atau pembahagian selain daripada faraid itu merugikan nenek. Dan nyanyuk tak boleh lah. Sebab itu bahagi cepat-cepat belum nyanyuk. Dan pujuk awal-awal, jangan lama dah dipengaruhi oleh orang lain. Kan pandai-pandailah keluarga masing-masing. Sebab itu pusaka ni digalakkan bagi cepat. Lepas meninggal nenek, nak tanya satu ni, nenek ada hak harta pusaka arwah ayah. Nenek nak tak? Berapa bahagian nenek tu? 1/6 nenek. Sebab nenek dapat 1/6 sebab arwah ayah ada anak-anak. Kami lah. Nenek kata bahagian 1/6 nenek tu nenek tak nak. Kamu bagilah adik-beradik. Cucu-cucu dia. Cuba tanya dah masuk orang lain, pak-pak saudara datang jumpa mak. Nanti masa bagi harta pusaka abang, mak jangan tolak tau. Mak tak nak bagi kat kami. Lain dah lah. Kan biasalah masyarakat kita. Baik tu bagi awal sikit, ambil hitam putih buat perkara tu kan contoh. Tapi yang masalah duit mungkin mudah selesai, yang cash tanah-tanah. Apabila nenek dah beri setuju masa hidup pun belum berlaku proses pembahagian, di pejabat tanah nanti ia proses seolah-olah nenek tu tak setuju juga. Kalau nenek tu dah nyanyuk. Walaupun masa ambil setuju dulu tak nyanyuk. Contohlah panjang umur nenek ni kan, manalah tahu. Contoh. Jadi kena tahu sebelum setuju. Lepas setuju nak buat apa cara bahagi terpulanglah. Lepas tahu itu. Sebab kita tak nak bahawa persetujuan itu atas dasar tak tahu apa. Kena bagi tahu dulu kalau ikut hukum faraid sebagaimana Allah tetapkan dalam surah An-Nisa ayat 11 mengatakan yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Allah mewajibkan ke atas kamu tentang pembahagian harta pusaka di kalangan anak-anak kamu, lizzakari mislu hazzil unsayain, bahagian seorang anak lelaki menyamai dua bahagian anak perempuan. Allah Ta'ala tentukan. Kan. Jadi kena tahu lelaki dapat dua bahagian. Oh, dua bahagian. Kalau dia dengan kakak dia dapat 5,000, dia dapat 10
sekarang ni kakak ajak bahagi sama banyak, kakak dapat 7,500, dia dapat 7,500. Okey, saya setuju. Tak ada masalah lah. Tapi boleh ke begitu? Harta ada 15,000, tinggal dua beradik, seorang lelaki, seorang perempuan. Kakak dengan adik lelaki dia. Kakak kata kita bagi sama banyak je lah adik. Adik kata kalau ikut hukum faraid, adik lelaki. Daripada 15,000, adik dapat 10,000, kakak dapat 5. Kalau kita bagi sama banyak, kakak 7,500, adik pun 7,500. Tak apa, adik setujulah kak. Tak ada masalah. Yang masalah kakak kata dek bagi sama banyak je lah. Okey. Tiba-tiba datang kuliah malam ni baru tahu. Agak-agak nak senyum lagi ke tak? Itu baru 15. Bayangkan 15 juta. Itu baru 15,000. Agak-agak nak senyum lagi tak lepas tu dengan kakak jumpa. Allah, rupanya dapat dua bahagian. Patutlah kakak duk beria-ria sangat. Ajak bahagi sama rata. Lain dah. Dulu berpeluk cium tu. Kita tak nak lah. Kan biarlah manis itu berkekalan sehingga akhir hayat, dan berlakulah pemberian adik kepada kakak sebagai membalas jasa dan sebagainya, dan kakak akan mengenang pemberian adiknya kerana pada awalnya patut dia dapat 5,000, dah dapat 7,500. Adik dia sanggup berkorban 2,500. Alhamdulillah. Daripada nak bergaduh tak jadi erat balik kan. Contoh, dia kenang jasa adik dia. Ingat duit itu 15 juta, patutnya adik itu dapat 10 juta, saya dapat 5 juta, tapi setuju 7.5 juta belaka. Kak Long tadi bagi tahu anak-anak tu baik sungguh lah. Bau ya bang, baik sungguh kan Pak Su tu. Bau lain. Ini tak sedar ke situ, masalah lah. Patut mak dapat apa mak? Dapat 7.5. Patutlah duit ayah kan, duit arwah atuk bagi sama banyak ayolah. Kan anak atuk semua. Ayat itu je lah. Kita tak ada terasa pengorbanan mana-mana pihak. Sebab itu hubungan itu kan, kita nak tahu itu patut hubungan jadi rapat kerana keberkatan lahir daripada sana. Kita nak begitulah. Okey. Itu yang kita disarankan. Boleh nak bahagi apa-apa cara sekalipun berdasarkan persetujuan dalam kalangan waris-waris, tetapi paling kurang tahu dahulu apa itu faraid dan bahagian masing-masing. Lepas tu nak terus dengan cara apa terpulang. Tahu ini bukan dalam bentuk fizikal pindah di tangan, tak. Kadar pun dah memadai. Macam lelaki dapat 2 bahagian, dia boleh berfikir dah. Nenek dapat berapa? 1/6. 1/6 tak apalah. Yang paling cantik lagi 1/6. Banyak mana harta ayah awak? Lagi cantik lah. Kan? Sebab yang 1/6 tak banyak nenek. Yang tak bagi tahu tak teluh juga. Kan? Okey, baik. Sebab ramai yang saya ada jumpa kes-kes begitulah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata 1/6 tak banyak pun. Kan? Sebab ada terutamanya KWSP. KWSP penama adalah sebagai pemegang amanah atau wasi yang akan melaksanakan pembahagian harta berkenaan menurut hukum faraid. Itu KWSP. Maka KWSP akan bayar kepada penama. Penama akan agih-agihkan kepada waris-waris menurut hukum faraid. Kalau sekiranya hutang-hutang dah semua langsai dah, kalau hutang masih lagi belum dijelaskan, duit itu boleh digunakan untuk membayar hutang pun. Dahulu bayar hutang. Apabila ada penama-penama pun, katakanlah suami menamakan isteri, menamakan anak dia yang sulung, atau isteri menamakan ibu dia atau menamakan adik dia, maka dia ingat yang dia punyalah. Tidak, dia hanya pemegang amanah sebagaimana fatwa muzakarah kebangsaan ataupun sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majlis Raja-Raja pada tahun 1970-an lagi, berkaitan dengan kedudukan wang KWSP. Jadi dia hanya pentadbir. Maka dapat kat dia, dan katakanlah isteri dia telefon nenek mak dia, mak duit KWSP ada sikit ni, mak ada 1/6, mak mentua lah, mak nak tak? Mak kata dah sikit kau bagilah anak beranak, mak tak nak.
Rupanya 300,000. Nampak kan? Tiba-tiba tahu kemudian duit itu ada sebanyak 300,000. Nenek dah bagi semua dah. Nenek kata, orang kata, banyak duit tu kau tak ambil ke? Dah, menantu aku bagi tahu sikit je. Tak apalah untuk dia, anak-anak beranak dia lah. Sikit ada 300,000 tu. Bahagian kau 50,000. Ya ke? Baru ya ke? Manis dengan menantu tadi dah. Masam muka balik lah. Dia kata menantu cakap bohong dengan dia dah macam-macam. Jadi kita tak nak perkara itu. Kita jaga dari awal lah. Okey, baik. Okey. Masuk waktu ke tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita dah hampir masuk waktu lah. Jadi kalau saya sambung lagi panjang lagi lah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, jadi kita bawa pula sambung lagi insya-Allah bulan depan berkaitan dengan pembahagian pusaka dari segi rukun dan syaratnya. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.